Bahagian ya, kita boleh jumpa di mana-mana channel lah, TV9 ke, TV3 ke ya, ataupun TV Sri Lanka yang keluar ni ya, yang ambil gambar ni ya. Jadi itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah kerana berikan rasa-rasa kecemerlangan. Sebenarnya tuan-tuan, hari ini ada 3 program lepas ni Ustazah. Kan, salah kata. Lepas ni kita tuan-tuan bersiar langsung pula ke Masjid Tasik Lugong. Ni ibu-ibu tu nak pergi tak Tasik Lugong ni, live lagi. Kan, Allah. Tak makan Ustaz tak makan tu. Kita ada jemuan, ada lagi, ada biunsuk dari belakang sana. Apa nama makanan-makanan, nasi lemak pun ada belah kanan saya ni. Nasi lemak pun ada. Tuan-tuan kena beli ni. Depa ni bayar tapak masuk duit kat surau masjid ni. Tu secara tak langsung tuan-tuan beli, secara langsung kita ni bantu ekonomi masjid. Kan ada lagi, saya tengok dalam poket-poket tu ada lagi tu. Insya-Allah. Dan tuan-tuan pukul 3 petang kita akan ke Masjid Tasik Lugong. Ke Masjid Tasik Lugong insya-Allah jam 3 petang. Ustaz dan Ustazah juga saat ini. Banyak lagi nak semak. Sehari dia main Pulau Pinang hari ni. Sehari main Pulau Pinang. Di Tasik Lugong tuan-tuan, tajuk daripada kekayaan berjemput rezeki. Mana? Tunggu di Masjid Tasik Lugong. Pada malam ini pula tuan-tuan, di Masjid Lebai Hashim. Masjid Lebai Hashim. Masjid Lebai Hashim tuan hebat. Masjid ni tuan-tuan kalau masih ingat lagi kejadian Tok Khatib meninggal suatu khutbah di Masjid Lebai Hashim. Di Masjid Lebai Hashim, tuan-tuan turun juru, ambil kiri, terus jalan Nabi Alma, ambil kiri lagi, jalan Nabi apa nama Tasik, jalan Nabi ke Bukit Mentajam. Payah tanya Ustaz Google. Tekan Masjid Lebai Hashim, dia keluar lah, dia ajak macam tu. Baik sama sekarang ni. Baik tuan-tuan, saya Ustazah duk kali kami tadi bukannya apa. Tengah duk sembang, Ustazah kata kami tengok ni tengah live Ustaz. Tengah live ni kan. Tengah bersama Abang Zon kuliah ni kan. Alhamdulillah ni tuan-tuan dah masuk dah saat ni. Baik Ustaz, kita tadi bincangkan tentang bagaimana ni nak hidupkan, nak menjadikan kita ni bahagia. Macam Ustaz kata tadi ialah tak lain tak bukan ke masjid ni. Ustaz, saya ni kadang-kadang kami sibuk lah, tak dan orang jentak ni. Orang lelaki, orang perempuan tak apalah, tak sibuk. Kami ni busy. Ahad dengan anak isteri pula. Balik kerja kadang-kadang pukul 7. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar. Anak kata baru nak tengok ni. Kan? Hak kecil pula baru. Dah 8 tahun pula baru dapat anak kecil tuan. Hak mana sayang lagi ni? Masjid ke? Itu yang perasaan-perasaan yang timbul. Kan? Dah tu pula Sabtu Ahad ni kenduri pula ni. Itu masjid macam mana? Jadi macam mana Ustaz cerita tadi kebahagiaan macam mana nak memotivasikan agar kita semua ni, dan program kita buat tuan-tuan Carnival ini, Carnival Cinta Masjid. Jadi Ustaz, saya harapkan Ustaz dapat membuat penggulungan macam mana rahsia kata, buah pokai lah orang kata, orang Penang kata apa, nak menjadikan kita ni amat cintakan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Doktor. Terima kasih pada Ustaz Fitri yang sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian. Saya bersetuju ya dengan pandangan Ustaz Fitri. Tamat daripada forum ini, masing-masinglah pergi membeli belah di gerai kiri dan kanan kita semua, kerana mereka semua adalah yang bertanggungjawab memeriahkan event kita pada 3 hari 2 malam ini. Jadi membeli belah, membantu mereka, keuangan tersebut sebahagiannya akan dimasukkan semula ke tabung masjid, bermakna secara tidak langsung biarpun kita membeli belah, tapi dalam masa yang sama kita juga berjariah kepada pihak masjid dan surau. Penglihatan, ada orang dia melihat sesuatu itu dengan sudut pandang mata zahir, dan natijah daripada seseorang yang melihat dengan sudut pandang mata zahir sentiasa sahaja akan menipu dia. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, kita pada waktu tengah hari naik atas jalan raya, khususnya di Lebuh Raya, naik kereta, dan kita akan nampak di hujung jalan itu macam air. Tuan-tuan, apakah itu sebenarnya air? Tidak kan? Itu bahasanya dia panggil apa tu? Ya, Fata Morgana. Itu hasil daripada refleks kepanasan yang melampau, melantun, nampak macam air sahaja.
Tapi kalau kita berpada dengan lihat dengan sudut pandang mata zahir, itulah natijahnya. Kita akan sentiasa tertipu sahaja. Begitulah hakikat dalam hidup kita. Kalaulah kita melihat, wah, buat baik kepada mak ayah, nampak bagaimana bisnes kita tak maju pun. Tengok anak derhaka, tak buat baik kepada mak ayah, bisnes dia maju je. Kita hanya melihat dengan pandangan mata zahir. Kita akan hidup dalam keadaan sentiasa tertipu. Aku tak pernah solat berjamaah di Masjid Surau, orang sentiasa juga sayang kepada aku. Tadi Dr. Azhar kata, nak sayang, nak supaya orang sayang kepada kita, malaikat sayang kepada kita, Allah dan Rasul sayang kepada kita, datang ke masjid, datang ke surau. Aku tak pernah buat, orang sayang juga. Kenapa kita berkata demikian? Sebab kita melihat dengan mata zahir, walhal kita sebenarnya ditipu. Istahwaza alaihimus syaitan fa'angsahum zikrullah. Mereka ini ditipu oleh syaitan, menyebabkan mereka ini semakin lalai, semakin lalai, semakin lalai kepada Allah. Jadi jangan lihat dengan sudut pandang mata zahir. Jauh sekali kalau kita nak pandang dengan sudut pandang mata nafsu. Sudut pandang mata nafsu ni, tuan-tuan dan puan-puan, lagilah tak betul. Kita akan jadi keliru, kita akan bernafsu, kita akan rakus, kita akan semakin jauh dengan agama. Mana contoh kalau kita lihat dengan sudut pandang mata nafsu ni, hidup kita akan tak tentu arah? Senang saja. Cuba kita imbas balik pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, saat paling lapar di bulan Ramadan ialah pada petang hari. Terutama sekali selepas waktu asar, kita selepas salat asar pergi ke bazar Ramadan. Tengok makanan tu dia. Oleh kerana perut ni kemuncak lapar, maka semua kita beli saja apa yang ada kat bazar Ramadan. Betul kan? Kalau air, 3 jenis air. Kalau ayam, 3 jenis ayam. Kalau daging, 3 jenis daging. Kalau ikan, 3 jenis ikan. Kalau kuih, 3 jenis kuih. Itu hak suami. Isteri lain pakejnya. Anak pula kalau meja, jangan kata meja, bucu meja tak nampak. Letak kat bawah separuh, ada nak cicah kat bawah ni. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak didik kita. Apa dia? Elok-elok saja azan berkumandang, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ambil buah tamar 3 biji, ambil air segelas, tiba-tiba apa dia tuan-tuan? Kenyang. Langsung kenyang. Habis tu yang kita beli banyak-banyak atas meja tu apa benda? Agak-agak apa dia tu? Itulah dia nafsu kita yang berwarna-warni. Itulah dia nafsu kita yang diterjemahkan dalam bentuk cok kodok, dalam bentuk kari pap, dalam bentuk martabak, dalam bentuk goreng pisang, dalam bentuk ayam panggang, dalam bentuk ayam masywi, dalam bentuk ayam bakar yang berwarna nafsu. Inilah dia natijah apabila kita melihat dengan mata nafsu. Semuanya gelojoh, nak buang sayang, akhir sekali makanlah juganya. Itu sebab bila solat maghrib lewat, isyak terus syahid, tarawih innalillah. Sebab kenyang. Macam mana nak sujud ni, perut kenyang. Sujud keluar mi kot hidung ustaz. Buka mulut bergolek, fishball keluar gede-gede. Begitulah kita kalau kita melihat dengan hawa nafsu, kita tidak akan selera untuk baca Quran. Kita tidak akan selera nak taat kepada ibu dan ayah. Kita tidak akan selera nak taat kepada suami. Kita tidak akan selera untuk salat berjamaah. Sebab apa? Segala yang melibatkan kebaikan dan kebajikan akan dihiasi oleh nafsu syahwat, akan
akan dihasut oleh syaitan yang sentiasa memalingkan kita